Wa min rahmatihi, dan di antara rahmat dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, ja'ala lakumul laila wan nahar. Ini Allah perkenduk balik. Dia telah menjadikan bagi kamu malam dan siang. Allah tahu dah apa yang terbaik untuk kita sebagai manusia makhluk dia. Dia jadikan bagi kita dua waktu perselisihan ini, malam dan juga siang. Untuk apa? Litaskunu fihi, untuk kamu beristirahat di dalamnya, yakni merujuk kepada waktu malam. Walitabtaghu min fadlihi, dan agar kamu mencari kurniaan Allah pada siang harinya, yakni dengan melakukan aktiviti-aktiviti dan pekerjaan kamu. Wala'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kamu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Baik, ada ulasan daripada Al-Imam Ibnu Katsir berkaitan ayat 73. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir, di antara kemurahan Allah yang patut kita bersyukur ialah dia mengaitkan dengan bentuk ibadah yang tertunggak, ibadah yang tertangguh, iaitu qada. Dengan menyebutkan ayat sebagaimana yang saya sebut ni, sekiranya kita ni tertunggak satu-satu ibadah ataupun amalan pada malamnya, kita qada pada waktu siang, dan sekiranya kita tertunggak atau tertangguh pada waktu siang, kita qada pada waktu malam. Itu antara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Tetapi kembali kepada rahmat Allah, bagaimana Allah menundukkan dua makhluknya ini, iaitu siang dan malam bagi kita, ialah sebagai bentuk kesempurnaan kehidupan bagi manusia. Seolah-olah tidak akan lengkap dan sempurna kehidupan kita kalau straight siang. Juga tidak akan sempurna dan lengkap kehidupan kita sebagai manusia kalau straight malam. Jadi kalau tanyakan kepada kita antara tiga pilihan tadi, agak-agak nak yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga? Kalau tanya sahabat kita kat depan ni, nak malam straight ke, nak siang straight ke, nak berganti siang dan malam? Nak siang malam. Semua orang nak siang dan malam. Itulah kelangsungan kesempurnaan hidup manusia. Memang kita akan rasa terbeban, kita akan rasa boring, kita akan rasa tak selamat, kita akan rasa terancam sekiranya melalui suasana-suasana tadi. Bahkan ini saya sebut awal-awal di luar konteks tafsir. Di luar konteks tafsir. Tetapi masih lagi dalam konteks makhluk yang Allah jadikan. Bila kita sebut tadi konteks dia ialah Allah mendatangkan perumpamaan seperti itu, tapi kita ambil konten yang berbeza. Konteks masih sama. Cuba kita bayangkan, kalau kita tukar twist plot tadi, apa yang Allah gambarkan dalam suatu bentuk peristiwa ataupun event yang berbeza. Contoh, bayangkan pula kalau Allah jadikan kita tu sentiasa cerah, tapi hujan tak turun-turun. Maksudnya sampai hari kiamat tak pernah turun hujan. Tak pernah hidup ni berganti dengan hujan dengan tak hujan. Seronok ke tak seronok? Tak hujan sampai hari kiamat. Lepas tu satu lagi kalau tanya, hujan tak berhenti sampai hari kiamat. Maksudnya kita nak sama macam tadi. Sebagaimana kita rasa kesempurnaan hidup adanya siang malam, kita juga rasa kesempurnaan hidup kalau ada cerah dan ada waktu hujan. Hak hujan terik pun kita tak seronok, hak cerah terik tanpa hujan pun kita tak seronok. Baik, kalau kita ambil pendekatan lain sebagai contoh. Kalau tadi kita ambil unsur hujan tak hujan, kali ini kita ambil unsur musim. Antara musim panas dan musim sejuk. 24 jam sampai hari kiamat, sejuk je cuaca dia. Lepas tu kalau tukar satu pula, panas je cuaca dia. Nak hak mana? Hak sejuk 24 jam ke hak panas 24 jam?
Maksudnya nak tengok tanah payah salji 24 jam. Letih juga. Nak cari hak mana? Hak panas terik pun tak seronok juga. Jadi Allah buat ni, sekurang-kurang hari ni kita boleh dapat dalam landscape dunia kita ni ada berapa musim? 4 musim. Walaupun keadaan kita ni taklah sampai 4 musim kan. Contoh ada musim panas, musim sejuk, musim bunga dan musim luruh. Itu kawasan-kawasan Eropah. Tempat kita ni nak kata musim panas, musim sejuk tu tak sesuai lah, sebab kita tu tak ada istilah macam tu. Memang ada rasa panas, rasa sejuk, rasa panas tu ada. Tetapi nak mengistilahkan musim panas, musim sejuk tu tak sesuai. Kita ni sebab iklim khatulistiwa, tropika kan. Baik. Okey, dan kita boleh mengandaikan konten-konten yang lain lagi. Contoh lagi yang kita boleh ambil, kalau Allah jadikan makhluk ni, manusia ni, semua lelaki. Lagu mana pula? Perempuan tak ada kan? Sudah kan? Macam mana kalau Allah kata, kalau kata aku akan jadikan makhluk di kalangan manusia semua lelaki, seronok ke tak hidup? Nak tujah ke mana ni? Tak tahu nak fikir apa dah, tak seronoknya. Lepas tu Allah jadikan pula hak perempuan saja. Hidup sama dia perempuan saja. Dia pula tak seronok sebab tak ada kaum lelaki. Hak kita lelaki saja tak seronok sebab tak ada kaum perempuan. Jadi Allah buat berpasangan. Baru berlangsungnya keperluan konteks kemanusiaan manusia. Ataupun Allah buat atas muka bumi ni kita saja-saja. Tak ada sekok pun binatang. Gimana Haji? Seronok Haji? Seronok dah. Kita ni ada lelaki, kita ada perempuan. Seronok dah. Tapi semut pun tak ada, lipas pun tak ada, tikus pun tak ada, gajah pun tak ada, kuda pun tak ada, lembu pun tak ada. Last kali mari hari raya korban nak sembelih siapa? Tak tahu nak cari siapa tak? Cari hak bebai-bebai ni, hak samdo-samdo ni kita sembelih ni contoh tu. Kasak sikit lawak ni. Tak apa nak abad tu. Jadi nak ibadah tu akan jadi tertangguh, terhenti tak? Hak menggunakan binatang itulah. Jadi kalau orang dulu guna kuda boleh pergi sana sini, guna gajah boleh tarik barang tu. Jadi bila tak ada binatang ni kita kena buat semua. Nak naik binatang tak boleh dah, kena jalan kaki. Nak suruh gajah tarik balak, gajah tarik barang pun tak boleh, kita kena buat dan pikul sendiri seolah-olah. Jadi atas perkiraan kita lah bagaimana pemikiran kita membentuk, nak ambil konteks ni dalam konten yang berbeza. Jadi yang mudah untuk kita fahami, apa yang Allah buat tu dah terbaik. Jadi jangan sesekali kita cuba mempertikaikan ataupun rasa tak seronok, rasa tak best. Sebenarnya apa yang Allah buat tu dah baik. Walaupun konteks yang kita lihat dari sudut cuaca mungkin. Ada musim-musim tertentu kita ni memanglah bukan kata hujan sampai hari kiamat. Bukan kata hujan sepanjang tahun, tapi ada musim yang kita panggil musim tengkujuh. Mungkinlah sebulan hujan. Bukan kata tak berhenti, tapi banyak kita kata taburan hujan pada musim tu. Jadi yang kita kena beriman, yang kita kena percaya, adakah itu musibah ataupun kebaikan? Apa yang Allah buat tu sebenarnya kebaikan. Apa yang terjadi semuanya ada kebaikan. Untuk kita sebagai manusia berfikir, inilah kita nak, kita ambil pelajaran, kita ambil ibrah, kita ambil hikmah di sebalik setiap kejadian. Jangan kita fikir sekadar malapetaka, jangan fikir sekadar musibah, jangan fikir sekadar bala, tetapi hikmah di sebalik kejadian tu, apa kepentingan untuk kita makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.